Okay, Assalamualaikum. Maaf. Okay, dah ada suara. Okay, thank you. See you. Okay, terima kasih. Mohon maaf sebab suara saya terbetul-betulkan tadi. Apa benda saya terpegang dah. Terima kasih tuan-tuan dan selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih juga yang mendengar kita bersama Bismillah. Dan kita baru tadi saya bawakan interview saya bersama dengan Ustaz Wan Ji, recorded lah benda tu. Ustaz Wan Ji, Ustaz Abu Hafiz, lepas tu saudara Faizal Rahman, seorang peguam, membicarakan perihal RUU Mufti Wilayah dengan tajuk yang saya letakkan. Tajuk tersebut adalah teguran suci dan jujur terhadap RUU Mufti Wilayah. Ini saya ambil ilham daripada buku Hamka, Tuku Hamka. Tajuk buku itu atas teguran suci yang dan jujur terhadap Mufti Johor. Dan tuan-tuan boleh beli buku tersebut. Saya baca secara online saja tentang teguran Hamka terhadap Mufti Johor, yang mana pada masa itu pun bercerita tentang apa yang ni tahun 50-an ni tuan-tuan, buku ni. Sekarang ni pun masih lagi cerita lah, 60 tahun pun cerita benda yang sama, tak habis-habis cerita tu. Padahal benda ni kita dah boleh move on kepada benda lain dah. Tapi kita entahlah tuan-tuan, bilalah agama kita ni nak maju. Bukan yang kami bicarakan tu, kami kata dah tak payahlah nak gaduh bab tu. Yang nak pergi gaduh bab tu juga, kenapa? Kita patut dah move on kepada benda lain. Tak move on juga kan. Tak apalah tuan-tuan. So malam tu minta maaf saya kata sebab tiba-tiba dia sistem saya down, dia tiba-tiba hilang sebagainya. Saya rasa sebab saya kena, rupanya mungkin saya kena restart balik sistem saya, rupanya betul. Mungkin. Terima kasih James Burke di atas derma super chat. Terima kasih juga yang bagi gift. Thank you Canon Rock yang sama kita. Tiba-tiba live ni lagi banyak dia live ni orang pelik. Okay, tak apa. So malam ni kita akan berbicara beberapa perkara, antaranya berkenaan dengan isu 6 safe house tak habis ulas. Kemudian ulasan RUU Mufti Wilayah tadi saya rumuskan sahaja sebab video panjang sejam lebih, tuan-tuan boleh dengar sendiri. Kenapa tahanan rumah disebut dalam bajet? Anak sulung Abuya pecah rahsia kekejaman JISBH. Apa itu T15, T15 yang disebut dalam bajet? Malam tadi saya ada meeting dengan YB Fahmi Fazil secara online. Kami meeting penerangan di seluruh Malaysia, kami meeting secara online, dan setiap bulan memang kami insyaAllah akan cuba commit meeting setiap bulan. Dan antara benda yang kami bincangkan juga adalah tentang apa itu definisi T15. Alright, tapi sebelum tu kita terus ke kepada mayat 5 mangsa bot regata karam ditemukan pagi ini. Mayat kelima mangsa yang terlibat dalam insiden bot regata karam semasa sesi latihan di Sungai Sarawak berhampiran Royal Bay Commercial Centre Jalan Buruh Bintawak telah dijumpai pagi ini. Peristiwa itu berlaku Jumaat lepas. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba Sarawak memaklumkan kesemua mangsa ditemu secara berperingkat antara pukul 6 pagi sehingga 9 pagi tadi. Kelima mangsa telah dijumpai dan kini menunggu pengesahan daripada pihak polis serta Kementerian Kesihatan Malaysia. 2 mangsa ditemukan 6.16 pagi, satu lagi 6.40. Sarawak Coast Guard menemui seorang lagi pada 7 pagi, manakala mangsa terakhir 7.9 pagi dengan bantuan drone katanya. Okey. Dengan bantuan drone. Mangsa yang terlibat adalah Muhammad Ikhmal Samail 34 tahun, Majuri Mahruf 32 tahun, Muhammad Afiq Ishamuddin Asy'ari 26, Muhammad Khairul Hisham Kasturi 23 dan Muhammad Khairul Bidin 26 tahun. Sementara itu, polis daerah Muhammad Farhan Lee memaklumkan dalam sidang media penamatan operasi SAR bahawa kesemua mayat adalah individu yang dilaporkan hilang dalam insiden bot regata karam. Okay. Yang pertama sekali saya nak ucap salam takziah saya kepada saudara Zirul, ahli ketua AMK, Ketua Angkatan Muda Keadilan, Parti Keadilan Rakyat di Kota Semerahan, kerana salah seorang mangsa tersebut adalah adik beliau, iaitu saudara Iqmal Samail. Semoga kita doakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan semoga roh beliau, roh adik beliau dicuri rahmat, dan juga sahabat-sahabat mereka yang lain, rakan-rakan mereka yang lain ini dicuri rahmat
ditempatkan mereka di kalangan orang beriman, beramal soleh, diampunkan dosa mereka. Sama-sama kita berdoa dan mensedekahkan Fatihah kepada mangsa-mangsa yang terlibat ini. Mereka dalam latihan untuk lumba perahu regata yang akan berlangsung pada hujung tahun ini, dan perahu mereka terbalik. 5 didapati hilang hari Jumaat lepas, ada yang lain, ada yang terselamat, dan hari ini ditemui. Saya doakanlah, saya ucapkan salam takziah, dan semoga saudara kita, sahabat kita ni, ada anak dia MK saya, sama rapat dengan saya, pergi program sama-sama, yang abang dan dia lah, adik dia ni meninggal dunia, Muhammad Iqmal, temui pada hari ini, dan ketabahan di dalam berikan kepada kita. Salam takziah daripada saya, keluarga cabang Petrajaya, dan juga daripada MPN Sarawak kepada sekejap saya takkan start dulu, melainkan kenapa dia ada masalah lain. Okay. Dia bukan masalah Starlink, tuan-tuan. Saya punya YouTube ni bukan masalah Starlink. Masalah dia adalah saya punya device, saya punya laptop ni. Mungkin saya kena tukar laptop baru. Ya. Tapi tak apalah, nantilah. Bagi saya tak payahlah nak tukar sekarang. Tak lah. No data error. Kalau no data error tak guna juga. Kau on lah dulu. Kan? Apa? Sabar. Jangan risau. Ada lagi. Saya ada lagi kat sini. Kan? Ada lagi, jangan risau. Thank you, Nur. Terima kasih. Supol best. Tunggu Sanusi, Rohisham. Nak tunggu Sanusi dengan Hadi Awang. Tunggu Sanusi lu. Dia lag. Sekarang okey dah. Guna parabola. Dia bukan masalah internet, tuan-tuan. Dia saya punya device ni, device saya. Laptop saya ni problem ni. So insyaAllah saya akan tapi saya tak tukar laptop sekarang lah. Entahlah. Kan kita pun tak tahu berapa lama kita ada kat sini. Yalah. Okay, so saya ucapkan salam takziah tadi kepada saudara Nazirul AMK, dan mungkin semoga beliau tabah menghadapi situasi pemergian adik beliau. InsyaAllah. Beliau adalah AMK AMK dari Kota Semarahan, Parti Keadilan Kota Semarahan, ketua AMK, dan juga beliau dan kami daripada MPN dan juga cabang Petrajaya mengucapkan salam takziah kepada beliau. Okey, ada satu sajak dibacakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ramai yang bertanya pada saya sajak tersebut dan apa makna dia kan. So hari ini saya bawakan sajak tersebut untuk kita dengarkan bersama, insya-Allah. Sekejap tuan-tuan. Kepada cinta aku bertanya, mengapa benci marak di sini? Kepada doa aku bertanya, mengapa dusta laris di sini? Kepada berita aku berkata, mengapa fakta dikhianati? Kepada sastra aku bercerita tentang kata-kata yang berubah arti. Kepada cinta aku berkata, padamkan benci di banyak diri. Kepada doa aku bisikkan, tetaplah murni, jangan tercemari. Kepada rindu aku kisahkan, doa dan cinta kekal abadi. Kepada Allah aku memohon, teguhkan aku di semua sepi.
Okey, sajak yang tuan-tuan dengar itu bertajuk kalau kita tengok sajak itu bertajuk Kepada Cinta oleh Teguh Esa ataupun Ali Topan ni sebenarnya. Ali Topan ni yang menulis sajak tersebut. Dan dalam video tadi tu dia tak berapa penuh. So saya bacakan penuhnya walaupun intonasi saya tidak sehebat Perdana Menteri. Kemudian kita terangkan sikit kenapa Perdana Menteri menyebut sajak tersebut di akhir ucapan pembentangan bajet 2025 ini. Kepada cinta. Kepada cinta aku bertanya, mengapa benci marak di sini? Kepada doa aku bertanya, mengapa dusta laris di sini? Kepada berita aku berkata, mengapa fakta dikhianati? Kepada sastra aku bercerita tentang kata-kata yang berubah arti. Banyak orang bicara cinta sambil menyebar bara benci. Banyak nian para pendusta berlagak kawan sejati. Banyak orang menghafal doa, tetapi mereka tidak mengerti. Banyak orang berbuat dosa, tetapi berlagak suci. Kepada kalian aku bertanya, apakah waktu bisa dibeli? Kepada mereka aku berkata, semua fitnah aku perangi. Ketika kebenaran dicabur adukkan dengan kepalsuan, keadilan hanya jadi pidato dan slogan-slogan kemunafikan. Ketika itulah ironi-ironi nyata. Ketika Allah dikhianati, bukunya diserikatkan dan tanda-tandanya didustakan. Ketika itulah tragedi-tragedi datang bergelombang-gelombang pagi, siang, sore dan malam. Susul menyusul, silih berganti tak kunjung henti, menimpa dan menghajar mereka yang tak percaya dan lupa asal diri. Kepada cinta aku berkata, padamkan benci di banyak diri. Kepada doa aku bisikkan, tetapkanlah murni, jangan tercemari. Kepada rindu aku kisahkan, doa dan cinta kekal abadi. Kepada Allah aku memohon, teguhkan aku di semua sepi. Cinta berbisik kepada sunyi, seorang penyair telah bangkit di sini. Dia membawa misi indah untuk semua orang di bumi. Doa berbisik kepada sepi, temani sang penyair berbudi, menulis prosa dan puisi dan lagu-lagu terang nurani. Sajak kepada cinta, Teguh Esa ataupun Ali Topan. Sajak ini menceritakan tentang bagaimana ada golongan manusia yang membawa sifat munafik, tuan-tuan. Dalam pada mereka memanggil kepada cinta, tetapi mereka menyebarkan, marakkan kebencian. Dalam mereka memanggil kepada agama, mereka membawa kemunafikan. Mereka membawa perpecahan. Itu antara intipati kepada sajak tersebut sebenarnya. Kan, Perdana Menteri nak beritahu kita, dalam pada kita nak membawa kepada kebaikan rakyat, ramai yang sebenarnya membawa kebencian, kepada fitnah. Kita nak bawa doa yang baik, tetapi kita bawakan dusta. Sepatutnya doa itu doa yang sepatutnya kita doakan baik-baik, tetapi kita mendoakan kehancuran. Kita sepatutnya membawa berita yang benar, tetapi kita membawa kefitnahan. Kita membawa fitnah. Kita membawa benda-benda fakta-fakta yang dusta. Ini yang berlaku. Kan? Yang berlaku. Tuan-tuan, bukan bermakna kita tidak boleh berbeza pendapat. Tetapi perbezaan pendapat itu kita usulam, kita sadurkan, kemudian kita sebarkan dengan penipuan dan juga fakta-fakta yang tidak betul. Ini yang berlaku sekarang ini. Kemudian kita sadur pula dengan agama. Kita sadur dengan bangsa. Kemudian kita kata, oh, bangsa dan agama kita telah tergugat. Bangsa dan agama kita telah terancam. Bangsa dan agama kita telah hancur dan sebagainya. Dan mereka bercakap di atas konteks mereka sebagai ustaz, ulama dan juga mereka yang berserban berjubah. Ini yang berlaku dalam negara kita sekarang ini. Dan akhirnya, dia tidak membawa kepada kemajuan. Dia tidak membawa kepada perpaduan. Dia tidak membawa kepada perkara yang baik. Sebaliknya, dia membawa kepada perpecahan, pergaduhan. Tuan-tuan, berbeza pendapat sepatutnya tidak memisahkan kita daripada akidah kita, silaturahim kita. Berbeza parti politik sepatutnya tidak memisahkan di antara anak dan juga bapa, suami dan juga isteri. Tidak sepatutnya membezakan di antara keluarga dan jiran.
Kita boleh berbeza pandangan dalam apa saja sekalipun. Kita boleh berbeza. Kita boleh berbeza agama. Itu tidak menjadi masalah. Kita berbeza agama. Kita berbeza bangsa. Tapi itu tidak sepatutnya menjadi alasan dan menjadi sebab musabab untuk kita berpecah dan apa orang kata bergaduh sesama sendiri. Berbeza itu boleh, mengkritik itu boleh. Tetapi bila kita membawa fakta yang sebenarnya dusta, maka di situlah limit kita sebagai seorang manusia. Punya sajak aku punya cakap-cakap tadi tu. Membawa saya kepada video yang saya tayangkan tadi. Terima kasih lebih 3,000 orang yang menonton apa orang kata wacana di antara saya, Ustaz Wan Ji, Faizal Rahman, seorang peguam, Dr. Abu Hafiz. Dr. Abu Hafiz ni daripada aliran Salafi. Ustaz Wan Ji daripada aliran Asy'ari Maturidi, Asy'ariyah lah. Faizal juga seorang peguam yang mewakili Rora, yang pernah mewakili Dr. Mazhar dan sebagainya. Menyaman golongan-golongan mereka yang memfitnah daripada Aswaja dan sebagainya kan. So kita bawa mereka dan kita rungkapkan dalam satu video bertanya tentang persoalan RUU Mufti Wilayah. Dan saya bawa atas tajuk teguran suci dan jujur terhadap RUU Mufti Wilayah. Dan bila kita kata kita tak ada masalah secara keseluruhan RUU Mufti itu. Kita tak ada masalah kepada keseluruhan RUU Mufti itu kecuali satu, iaitu definisi Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang itu kita ada masalah. Bila Madani membawa kepada dunia inklusif, kepada perkataan inklusif, kepada perkataan kita nak kena membawa semua di dalam kerangka Madani, ada seorang tokoh menteri membawa kerangka inklusif dalam kerangka yang menyempitkan mereka. Di sini kita kata bahawa akta ini kalau pun nak diimplementkan, biar dia hadkan kepada tata cara pelantikan mufti. Itu kita tak ada masalah. Tetapi bila dia sudah mula mendefinisikan definisi yang tidak tepat dan tidak benar tentang Ahli Sunnah wal Jamaah, di situ kita meletakkan titik kepada perkara tersebut. RUU Mufti Naim hormati pandangan asri tetapi enggan ulas ajakan dialog. Sebagai seorang seorang menteri agama yang cuba membawa polemik, pandangan sebegini sepatutnya tidak berlaku.